Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengundi-pengundi N56 Cangkat Jong daripada golongan veteran sehinggalah golongan muda kerana telah memberi mandat kepada saya untuk menjadi ahli Dewan Negeri kawasan Cangkat Jong dalam PRU 15 pada 19 November 2022 baru-baru ini. Sesungguhnya, amanah yang diberikan ini akan saya galas sebaik-baiknya yang berteraskan keikhlasan, kejujuran dan keadilan insya-Allah. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Kota Tampan atas pelantikan sebagai Menteri Besar Perak. Tahniah dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua kerana memberi laluan kepada saya pada petang ini untuk membahas Belanjawan Negeri Perak 2023 yang telah dibentangkan pada hari Khamis 22 hari bulan Disember 2022 jam 5 petang. Sebelum saya meneruskan perbahasan belanjawan yang telah dibentangkan, izinkan saya untuk menjunjung kasih titah Diraja Tuanku Sultan Perak yang bertarikh 20 Disember 2022 perenggan 7 yang berhubung kait dengan belanjawan yang telah dibentangkan seperti berikut. Pemimpin telah dilantik, kerajaan telah dibentuk, mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk menjadi ahli Dewan Negeri merupakan suatu amanah dan tanggungjawab berat yang perlu dipenuhi serta menuntut pengorbanan yang besar. Penuhi tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan ikhlas, jujur, adil dan saksama berlandaskan perlembagaan serta berteraskan undang-undang. Sehubungan dengan itu, titah Diraja Tuanku Sultan Perak ini boleh kita rumuskan bahawasanya segala perkara yang hendak dilakukan oleh ahli Dewan Negeri ini yang telah diberi mandat oleh rakyat hendaklah bersandarkan keikhlasan, kejujuran dan keadilan. Sekiranya ketiga-tiga sifat ini kita amalkan dalam urus takbir di kawasan dan juga di negeri, insya-Allah bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan terus hadir bagi menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Yang Dipertua, Belanjawan 2023 yang bertemakan Perak Makmur Rakyat Sejahtera telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Kota Tampan. Saya sedia maklum, Belanjawan 2023 yang dibentangkan adalah berdasarkan unjuran pendapatan RM1.16 bilion dan unjuran keseluruhan perbelanjaan RM1.19 bilion dan ditutup dengan defisit RM30 juta. Berdasarkan kepada takbir urus projek berkepentingan negeri, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM258.1 juta yang merangkumi projek yang berimpak positif dan projek prasarana di beberapa kawasan dan di daerah yang terlibat. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah memperuntukkan khusus RM3.5 juta ke kawasan Cangkat Jong, iaitu RM2 juta bagi projek membina jambatan baharu dari Kampung Bahagia ke Teluk Intan. Sekiranya projek ini dapat disiapkan, maka ianya akan menjadi jalan alternatif yang kedua bagi memberi kemudahan lebih 10,000 penduduk Kampung Bahagia ke Bandar Teluk Intan. Manakala RM1.5 juta bagi projek melebarkan jalan persimpangan Kampung Banjar ke Selabak dan jalan Kampung Banjar ke Padang Tembak untuk menyuraikan kesesakan yang berlaku pada hari ini. Saya amat berharap agar kedua-dua projek ini dapat dimulakan pada tahun hadapan dan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya untuk membawa dua isu pembangunan tertangguh di kawasan saya. Pertama, projek pembangunan Universiti Pendidikan Sultan Idris bernilai RM130 juta di bawah Kerajaan Persekutuan yang terletak di Batu Empat Cangkat Jong telah mula dibangunkan semenjak tahun 2017 pada ketika ini dengan kemajuan kurang daripada 20%. Namun ianya gagal untuk disiapkan. Saya amat berharap supaya projek ini dapat diteruskan dan disiapkan sepenuhnya
dengan adanya kampus UPSI di Batu Empat Cangkak Jong, ianya boleh menjana pendapatan ekonomi penduduk setempat di kawasan tersebut. Nombor 2, projek perumahan Prima seluas 143 ekar, lot 66028 yang telah dirancang semenjak tahun 2018 di Batu 5 Cangkak Jong juga masih gagal dilaksanakan sehingga hari ini. Saya mencadangkan agar kerajaan negeri mengambil alih tanah tersebut untuk dimajukan sebagai kawasan perumahan kos rendah bagi golongan muda yang masih tidak mempunyai rumah. Melalui kaedah ini, sebahagian isu pemilikan rumah mampu milik golongan muda dapat diselesaikan. Datuk Yang di-Pertua, bagi mengelakkan anak-anak muda berhijrah keluar kawasan atau negeri lain bagi menjana pendapatan, kerajaan negeri perlu berusaha untuk membawa pelabur-pelabur perindustrian atau penghilangan ke negeri Perak yang berorientasikan ekspor. Sehubungan dengan itu, melalui Pejabat Tanah Daerah Hilir Perak, tanah seluas 180 ekar akan dibangunkan di kawasan industri Batu Lapan Cangkak Jong bersebelahan kilang sarung tangan penjagaan kesihatan iaitu Central Medicare Sdn Bhd. Saya mencadangkan kawasan industri baru yang akan dibangunkan ini dijadikan khusus sebagai hub industri berteraskan perubatan yang mana pelabur-pelabur masa kini melihat permintaan yang tinggi daripada masyarakat dunia berhubung dengan penjagaan kesihatan diri. Dengan wujudnya hub industri berteraskan perubatan ini, pertamanya kita akan fokus untuk membawa pelabur-pelabur yang berteraskan industri perubatan seperti pembuatan peralatan perubatan, pembuatan peralatan penjagaan kesihatan, pembuatan ubat-ubatan dari dalam negara atau luar negara untuk melabur dan membangunkan kilang-kilang pembuatan perubatan ini di zon industri Cangkak Jong. Selain daripada kemudahan yang mencukupi seperti bekalan air, elektrik dan gas, zon industri ini juga berhampiran dengan lebuh raya pantai barat bagi kemudahan pengangkutan ke Pelabuhan Lumut, Pelabuhan Kelang dan KLIA. Dengan tambahan insentif yang boleh ditawarkan oleh kerajaan negeri Perak kepada pelabur, saya percaya dan yakin hub industri perubatan di zon industri Cangkak Jong ini boleh dijayakan. Melalui zon industri Cangkak Jong ini, ribuan peluang pekerjaan boleh diwujudkan dan ekonomi setempat boleh dipertingkatkan, dan capaian ini akan dijadikan sebahagian daripada usaha kami untuk menjadi tema Majulah Cangkak Jong. Datuk Yang di-Pertua, melalui kelestarian alam sekitar, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM162.6 juta bagi belanjawan 2023. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Cangkak Jong telah diberikan peruntukan khusus RM2.5 juta bagi rancangan tebatan banjir Sungai Bidur di Cangkak Jong, daerah Hilir Perak. Dengan pelaksanaan projek ini, kawasan-kawasan yang terbabit seperti di Batu 7 dan Batu 9 Cangkak Jong yang sebelum ini banjir akibat daripada limpahan air sungai dapat dikawal. Di kesempatan ini juga, saya ingin membawa beberapa isu yang berkaitan banjir di kawasan Dun Cangkak Jong. Pertama, isu perpindahan mangsa banjir dari lorong mesra Batu 7 Cangkak Jong yang melibatkan 28 keluarga ke RPT Air Hitam yang telah dijanjikan sebelum ini. Difahamkan pembinaan RPT ini tertangguh semenjak 2018 disebabkan oleh penambahan kos kerja piling dan kerja-kerja tambak tanah. Saya mohon kos penambahan ini perlu diluluskan segera bagi membolehkan perancangan pembinaan RPT ini dapat diteruskan dan isu perpindahan 28 keluarga ke PPS setiap kali banjir dapat dielakkan. Sebagai alternatif, pembinaan RPT ini juga boleh dibangunkan di tanah milik LAP Batu Lapan Cangkak Jong bersebelahan dengan ladang Moses yang mempunyai kedudukan tanah yang tinggi dan bebas dari banjir. Kedua, isu banjir yang berlaku di Taman Muhibah Batu 6 Jalan Maharajalela
yang melibatkan 150 unit rumah teres disebabkan air pasang besar, air hujan ataupun ban pecah di Sungai Perak yang berhampiran dengan Taman Muhibah. Kerajaan negeri perlu menangani isu ini untuk meyakinkan penduduk kawasan tersebut adalah selamat untuk diduduki dan bebas daripada banjir pada masa akan datang. Untuk makluman, lebih daripada 3 kali setahun akan berlaku banjir di kawasan perumahan tersebut. Ini yang akan menyebabkan kerosakan barangan yang boleh menjejaskan ekonomi penduduk yang terlibat. Isu yang ketiga, sistem perparitan yang baru diperlukan di Lorong Selamat dan Lorong Sentosa Kampung Bahagia bagi membolehkan air yang bertakung di sekeliling rumah kawasan tersebut boleh dialirkan keluar terus ke Sungai Kerawai. Mohon kerajaan negeri melalui jabatan yang berkaitan mengambil tindakan segera dengan permasalahan ini yang telah pun disuarakan oleh penduduk setempat lebih 5 tahun yang lalu tetapi tiada satu tindakan yang dibuat sehinggalah hari ini. Isu yang keempat, banjir di Kampung Selat Manggis, Sungai Kerawai akibat ban pecah di Sungai Perak yang melibatkan 38 keluarga. Difahamkan kos baik pulih ban pecah ini bernilai lebih daripada 1 juta. Sekiranya ban banjir ini tidak dibayar pulih, maka setiap kali air pasang besar, Kampung Selat Manggis ini akan banjir. Kerajaan negeri perlu membuat kajian teknikal serta kos yang efektif untuk menangani isu ini. Oleh yang demikian, Cangkat Jung memohon agar kerajaan negeri memberi peruntukan tambahan segera bagi menguruskan keempat-empat isu yang berkaitan yang telah saya nyatakan tadi. Datuk Yang di-Pertua, saya mengharapkan segala cadangan dan permasalahan tempatan yang telah saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini dapat diberi perhatian untuk tindakan seterusnya daripada kerajaan negeri. Semangat perpaduan amat diutamakan, jasa dan keringat sentiasa dijulang. Kebajikan rakyat hendaklah didahulukan agar masyarakat terus gemilang. Izinkan saya membaca sepotong hadis sebagai peringatan kepada diri saya dan juga ahli Dewan Negeri dalam Dewan Yang Mulia ini. Daripada Aisyah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam rumahku ini, "Wahai Tuhanku, barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku ini lalu dia menyusahkan urusan umatku, maka susahkanlah urusan mereka, yakni pemimpin tersebut. Dan barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku dan dia melakukannya dalam keadaan yang lembut dan baik, maka engkau berlakulah lembutlah terhadap mereka." Hadis sahih Muslim nombor 1828. Justru itu Cangkat Jung menyokong perbahasan Belanjawan 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat dari kawasan Cangkat Jung. Sekarang saya jemput Yang Berhormat dari kawasan Cangkat Jering untuk memulakan perbahasan. Dipersilakan.